Hai, hari ini kita akan belajar sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Kerajaan Alam Melayu dalam bab 2. Sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Kerajaan Alam Melayu ialah sistem beraja. Sistem ini terbahagi kepada dua, iaitu pusat dan wilayah. Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Funan, raja-rajanya menggunakan pelbagai gelaran. Antaranya termasuklah kurung menam yang bermaksud Raja Gunung, Cakrabatin, Raja Diraja. Raja Funan telah dibantu oleh golongan agama dan tentera, manakala wilayahnya dibahagikan kepada 7 wilayah. Ketua wilayah ini terdiri daripada putera-putera raja yang digelar sebagai raja kecil. Seterusnya ialah Kerajaan Champa. Raja-raja Champa menggunakan gelaran Raja Diraja. Raja-raja Champa diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia dan suci serta dikaitkan dengan Dewa Siva. Dari segi pemerintahan pusat dan wilayah, Raja Champa dibantu oleh para pembesar yang bertanggungjawab mengutip cukai, menjaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan. Pada peringkat wilayah, Champa dibahagikan kepada 5 wilayah iaitu Indrapura, Amaravati, Wijaya, Kautara dan Panduranga. Manakala raja-raja di Kerajaan Sriwijaya mempunyai unsur kesaktian dan dianggap sebagai bodhisattva yang merujuk kepada raja sebagai Buddha di bumi. Raja Sriwijaya digelar sebagai raja di gunung dan maharaja di pulau. Raja di Kerajaan Sriwijaya dibantu oleh putera mahkota, raja muda dan raja kumara. Raja juga dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim dan penjaga harta kerajaan. Pentadbiran Sriwijaya dibahagikan kepada 2, iaitu kedatuan yang ditadbir oleh datu yang berketurunan raja dan pradatuan yang ditadbir oleh datu bukan keturunan raja. Bagi Kerajaan Angkor, raja-rajanya menggunakan gelaran Dewa Raja yang mengaitkan raja sebagai dewa. Manakala kuasa kedua dan ketiga yang penting dalam sistem pemerintahan ini ialah Permaisuri dan juga Raja Muda. Dari segi pemerintahan, raja dibantu oleh pembesar dalam keagamaan, kehakiman, keselamatan dan perbendaharaan. Angkor juga telah dibahagikan kepada wilayah daerah-daerah kecil dan kampung. Seterusnya ialah Kerajaan Majapahit. Raja-raja Majapahit menggunakan gelaran Maharaja, Sri Maharaja dan Sri Batara. Dari segi pemerintahan, raja dibantu oleh Sabta Prabu dan para pembesar. Sabta Prabu ialah majlis penasihat diraja daripada kalangan kerabat diraja. Majapahit telah dibahagikan kepada 14 wilayah dan wilayah ini telah dibahagikan kepada daerah dan daerah kecil serta kampung. Manakala bagi Kerajaan Kedah Tua, sistem pentadbirannya dibayangi oleh kerajaan besar di alam Melayu, terutamanya Kerajaan Sriwijaya. Pentadbirannya sangat mudah kerana hanya diketuai oleh seorang ketua yang akan menguruskan perdagangan dan keagamaan. Tetapi, semasa menjadi sebahagian daripada Kerajaan Sriwijaya, corak pemerintahannya berubah dan Kerajaan Kedah Tua menjadi pradatuan semasa di bawah pemerintahan Sriwijaya. Akhir sekali ialah Kerajaan Gangganagara. Struktur pemerintahan kerajaan ini tidak jelas, tetapi daripada kajian menunjukkan Gangganagara mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Raja ini berperanan menjaga kemajuan perdagangan dan bertanggung
bertanggungjawab dalam hal keselamatan. Sistem pemerintahan merupakan tonggak penting dalam membangunkan kerajaan di alam Melayu. Sistem pemerintahan yang teratur dengan susunan kuasa raja di puncak pemerintahan yang dibantu oleh pembesar telah mewujudkan kestabilan di alam Melayu. Oleh itu, kita harus menghargai kestabilan dan keamanan negara supaya kita dapat hidup aman dan makmur. Sehingga berjumpa lagi, jangan lupa siapkan latihannya.